Kita juga hadir hari ini bersama-sama dengan kita adalah mangsa-mangsa daripada skim pelaburan Planetrade. Mereka berada di belakang kita dan mereka hari ini hadir untuk berkongsi penderitaan yang mereka tanggung akibat wang pelaburan mereka yang telah gagal dibayar oleh syarikat terbabit, principal, capital dan juga dividen mereka. Rata-rata daripada mangsa-mangsa yang ada adalah bekas pesara kerajaan. Ada di kalangan yang merupakan menggunakan duit EPF, ada yang menggunakan duit ASB dan lain-lain. Saya ingin menceritakan bagaimana sebuah syarikat yang dipanggil Planetrade, nama dia Planetrade. Nak sebut pun dia kata Planetrade, nak sebut Planetrade pun boleh, nak sebut Planetrade pun boleh, tapi kebanyakan orang panggil Planetrade, yang didalangi oleh satu orang individu yang menggunakan nama Datuk Seri, dan kemudiannya pihak PDRM mengesahkan bahawa title itu sebenarnya title yang tidak benar. Kita di peringkat MHO telah menerima hampir 140 aduan berkenaan mangsa-mangsa yang telah melaburkan wang mereka dengan skim pelaburan berkonsepkan preference share. Ni nama dia. Kadang-kadang preference share ni sangat menakutkan. Menggunakan nama preference share, pada peringkat awalnya mereka menawarkan setiap satu syarikat dia tidak mempunyai had minima. Berbeza dengan syarikat-syarikat preference share yang lain, dia meletakkan kadar 250,000. Tapi untuk syarikat ni dia tidak mempunyai kadar minima. Nak letak 50,000 pun boleh, nak letak 100,000 pun boleh, nak letak sejuta pun boleh. Dia tidak mempunyai had minima dan had maksima. Dia telah membuat tawaran saham khas ataupun preference share ni kepada ramai orang. Dan pada peringkat awalnya mereka menggunakan pelbagai syarikat, sebab umumnya tahu bahawa sekiranya ingin membuat tawaran penjualan saham ataupun dipanggil equity financing, sekiranya dia menawarkan tawaran itu lebih daripada 50 orang, maka tawaran itu dipanggil tawaran awam, public offering. Syarikat ni untuk raise capital dia ada dua cara. Yang pertama by selling of equity ataupun debt. Kalau bawah daripada 50 orang dipanggil equity financing. Kalau lebih daripada 50 orang dipanggil equitable, dia panggil securities. Begitulah juga hutang. Contohnya dia keluarkan hutang, debt, dia panggil debt, debenture, mengeluarkan satu instrumen IOU. Kalau dia jual hutang tu lebih daripada kurang daripada 50 orang, dia panggil debt financing. Kalau lebih daripada 50 subscriber, dipanggil debt securities. Syarikat ni tahu bahawa sekiranya dia nak buat tawaran lebih daripada 50 orang, maka dia perlu mendapat kebenaran daripada Suruhanjaya Security. Perkara itu dipanggil prospectus. Lalu apa syarikat ni buat? Dia buat satu syarikat, dia kumpul 50 orang, 50 subscriber, sign satu agreement. 50 orang yang lain, company yang kedua. 50 orang yang lain, company yang ketiga. So dia create company, banyak company, supaya dia tak track dengan Suruhanjaya Security kerana membuat tawaran awam. Sebab kalau nak buat tawaran awam, perlu ada prospectus. Untuk mengelak daripada ada prospectus, maka dia wujudkan syarikat-syarikat yang berbeza supaya tidak ada kekangan dari sudut syarat-syarat yang dikenakan oleh Suruhanjaya Security. Dia mulakan sedikit ini daripada tahun 2021. Maka ramailah di kalangan pelabur-pelabur yang telah mengikuti program ini ataupun yang melabur. Saya bertanya dengan pelabur-pelabur, mengapa anda boleh percaya? Mengapakah anda boleh percaya dengan skim pelaburan begini? Kerana tawaran yang dijanjikan adalah sebanyak
4% sebulan. Pulangan dividen adalah sebanyak 4% sebulan. Kalau setahun dah berapa? Dah jadi 48%. Agak tinggi. Kalau kita tengok dalam mana-mana unit trust, biasanya kalau kita pergi pada equity punya fund pun akan dapat bawah daripada 25% ke bawah ataupun 20% saja. Itu kalau yang equity fund. Kalau pergi yang lebih konservatif, hanya 7-8% saja. Jadi ini dia boleh membuat tawaran sehingga 48% selama setahun. Jadi tawaran ini agak tinggi. Saya bertanya dengan mangsa-mangsa yang ada, mengapa kamu boleh percaya dengan tawaran yang dilihat pada saya agak tinggi lah, 4%, agak tinggi. Bukan 4% setahun, 4% sebulan, agak tinggi. Lalu jawapan daripada mereka, kerana kebanyakan daripada mereka ini diperkenalkan oleh ejen-ejen mereka yang lama, yang perform. Sebelum ni ejen-ejen ni mempromosi mereka dalam fund-fund seperti mutual fund, yang memang terbukti mereka berjaya mendapat keuntungan daripada mutual fund. Jadi hubungan amanah, trust dan kepercayaan itu telah wujud. Sebab itulah mereka tak tengok sangat, kerana mereka percaya kepada ejen-ejen yang mempromosi, kerana track record ejen sebelum ini agak baik, kerana berjaya membuat keuntungan pada mereka. Saya nak salah ejen pun tak boleh 100%, kerana ada banyak di kalangan ejen ni, dia ni ejen, dia pun turut melabur juga. Dia pun letak duit dia juga. Bukan saja dia memperkenalkan mangsa untuk menyertai skim pelaburan ni, ejen-ejen yang ada turut terlibat dalam membuat pelaburan tersebut. Sebab itulah saya nak kata nak salah 100% kepada ejen ni, saya tak boleh nak salah 100%. Cuma mungkin kerana ada di kalangan pelabur, termasuklah ejen, walaupun mereka menjual instrumen-instrumen pelaburan, tetapi mereka tidak mempunyai maklumat yang begitu terperinci mengenai isu-isu yang dipanggil pelaburan, investment ni. Antaranya perkara-perkara yang mungkin mereka tidak tahu adalah syarikat sekiranya ingin membuat tawaran awam, syarikat tersebut mestilah mendapat kelulusan prospektus kalau tawaran awam. Tetapi syarikat terbabit ini, dia menggunakan cara helah untuk mengelak daripada berlakunya tawaran awam dengan mewujudkan syarikat-syarikat kecil untuk menandatangani perjanjian tidak lebih daripada 50 orang supaya mereka tidak track dengan undang-undang Suruhanjaya Security. Apa lagi perkara yang perlu kita tahu? Sebab itulah saya ingin memberikan satu kesedaran kepada pelabur nombor 1. Yang kedua, kepada ejen pelaburan. Tolonglah hanya membuat pelaburan pada mana-mana fund yang ada prospektus. Tolonglah ejen, wahai ejen-ejen yang berada di seluruh Malaysia. Tak kira lah ejen itu daripada bank ataupun ejen itu daripada mutual fund ataupun mana-mana investment company. Sekiranya anda ingin melakukan apa-apa promosi, penjualan mana-mana instrumen, sama ada equity ataupun debt, tolonglah hanya membuat ataupun mempromosikan satu-satu fund yang hanya diluluskan prospektus. Ini perkara yang penting ni, saya minta kalau boleh highlight. Tolonglah hanya mempromosikan kepada orang awam tawaran yang telah diluluskan oleh yang ada prospektus yang diluluskan oleh SC. Mengapa? Sekiranya tawaran itu diluluskan prospektus oleh SC, maka fund itu dipanggil regulated fund. Fund yang dikawal selia. Siapa yang kawal selia? Suruhanjaya Security. Bermaksud Suruhanjaya Security mempunyai guideline dia. Apa antara guideline-nya? Mesti ada trustee.
Apa dia? Mesti ada investment bank ataupun merchant bank di dalam investment committee. Mesti ada nomination committee dalam director. Bermaksud dia ada check and balance. Bermaksud fund pelaburan itu tidak hanya dijaga ataupun dikawal oleh board. Kita tidak boleh meletakkan 100% kepercayaan kita dalam pelaburan mana-mana syarikat sekiranya pelaburan itu dikawal selia hanya oleh lembaga pengarah. Kita perlu ada external factor, external control. Apakah external control tu? Itulah yang dipanggil investment committee yang terdiri daripada trustee untuk memastikan bahawa fund itu benar-benar digunakan untuk tujuan pelaburan. Saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan. Dalam beberapa hari yang lepas saya mendengar satu kandungan konten YouTube berkenaan bagaimana sebuah negara yang dipanggil Albania. Negara Albania ni 2/3 daripada penduduk negara tersebut pada tahun 90-an telah terjebak dengan pelaburan Ponzi yang disokong oleh kerajaan mereka. Disebabkan itu 2/3, bayangkan 2/3 daripada penduduk di Albania terlibat dalam satu program pelaburan yang mana program pelaburan itu seakan-akan disokong oleh kerajaan mereka, menyebabkan ramai di kalangan mereka tertipu. Albania ni, untuk pengetahuan tuan-tuan, dia pada peringkat awalnya dia daripada negara komunis. Kemudian dia nak pergi kepada negara kapitalis, dia tak ada ilmu. Jadi mereka percaya kepada sistem-sistem Ponzi ni dan menyebabkan berlakunya civil war di antara rakyat mereka disebabkan terlalu ramai yang ditipu, menyebabkan sistem perbankan mereka kolaps. Sebab itulah hanya hari ini saya nak bercakap hari ini. Saya ingin memberitahu kepada pihak berkuasa. Satu ketika dulu kalau kita tengok money game ni, kes-kes yang melibatkan money game ini agak berbeza dengan skim-skim sekarang. Yang mana money game itu wujud, pelaburan itu wujud secara shadow, secara kabur. Nak cari office dia pun tak kenal, pejabat dia pun tak tahu di mana. Kemudian dia collect jutaan. Money game zaman dulu. Berbeza dengan sekarang, kewujudan syarikat-syarikat yang seolah-olahnya bereputasi tinggi, seolah-olahnya disokong oleh Suruhanjaya Security, seolah-olah seperti Suruhanjaya Company Commission of Malaysia melihat bahawa syarikat ini kredibel. Sebab itulah tuan-tuan, yang kena dalam sistem pelaburan sekarang ni bukan calon-calon orang, tuan-tuan. Ada di kalangan mereka ni merupakan pegawai-pegawai bank yang berpangkat tinggi tau. Yang kena ni adalah ejen-ejen jualan, bukan ejen jualan MLM ni tau. Ejen-ejen jualan pelaburan mutual fund. Ada di kalangan ejen-ejen jualan ni adalah ejen-ejen jualan daripada syarikat-syarikat bank. Kenapa? Kerana mereka tengok macam-macam faktor. Antaranya syarikat wujud. Dalam SSM ada dari kalangan mereka nya deposit info memo di Suruhanjaya Security. Apabila hubungi Suruhanjaya Security, mereka mengesahkan bahawa deposit dah launch, information memo dah launch. Sebab itu saya katakan teknik pelaburan-pelaburan secara umumnya pada masa kini ni begitu menakutkan saya. Dia tak sama macam dulu. Sebab itulah dia dilihat begitu profesional. Dilihat seolah-olah macam comply all the requirement. Dilihat semacam-macam seolah-olah fund ini macam regulated fund. Tetapi sebenarnya tak regulate. Sebab itulah ramai yang tertipu dengan jumlah yang bukan kecil-kecil. Waktu saya tahun 2000 saya ingat 2015, Sri 2014, saya jumpa dengan orang yang kena tipu dengan syarikat pelaburan ni, baru jumlah 10,000, baru 15,000.
Sekarang ni ratusan ribu, malahan juta yang tertipu. Ini yang menakutkan saya. Kami tak nak takut dengan situasi begini. Sebab itulah hari ini kita buat pendedahan begini untuk memaklumkan kepada pihak berkuasa bahawa ada isu-isu begini yang perlu dilihat semula. Sebab kita kena blend undang-undang ni, kena bersifat sentiasa upgrade dengan situasi semasa. Kalaulah info memo satu ketika dulu boleh dikatakan sebagai deposit kerana dia dikira sebagai sophisticated investor ataupun high net worth investor, mungkin pada waktu ni info memo ni perlu juga dilihat kajian balik sama ada boleh atau tidak deposit tanpa ada sebarang compliance. Saya balik pada kes ni. Syarikat Planitrade pada tahun 2022 telah gagal membuat pembayaran dividen. Maka ejen-ejen yang ada ini telah mengambil satu inisiatif untuk membuat laporan polis. Saya dimaklumkan baru hanya 25 laporan polis telah dibuat oleh ejen-ejen. Ejen telah membuat laporan polis kerana atas inisiatif untuk membantu subscriber yang mereka perkenalkan, mereka rasa bersalah kot, maka mereka telah membuat laporan polis. Dan pada pada 24 Februari 2022, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial telah mengeluarkan kenyataan, Pengarah Datuk Kamrudin telah mengeluarkan kenyataan bahawa mereka telah menangkap pengarah dan juga ejen. Pengarah syarikat telah ditangkap, seorang ejen juga telah ditangkap, dan mereka telah dituduh di mahkamah di bawah Seksyen 420 Kanun Kesiasaan, dan mereka juga dituduh di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan, illegal taking deposit, kerana memungut wang tanpa lesen. So ada dua pertuduhan lah sekarang ni, Seksyen 420 dan juga Akta Perkhidmatan Kewangan. Kes sedang berjalan. Isunya adalah laporan polis jumlahnya tidak ramai. Mangsa yang sebenar belum lagi membuat laporan polis. Mangsa yang sebenar masih ramai lagi yang belum membuat laporan polis. Menurut maklumat yang kita dapat, ada di kalangan mangsa-mangsa seolah-olah ditakut-takutkan supaya tidak membuat laporan polis. Antara perkara-perkara yang ditimbulkan adalah sekiranya membuat laporan polis, mungkin anda akan dikenakan riman. Ini yang berlaku di atas sini. Ada pihak-pihak tertentu yang menakut-nakutkan mangsa supaya tidak membuat laporan polis, seakan-akan sekiranya mereka membuat laporan polis, mereka mungkin akan dikenakan 117, ditahan riman. Jadi ramailah di kalangan satgas, dah lah duit hilang, duit tak dapat, nak buat laporan polis takut kena riman. Sebab apa? Kerana ada di kalangan ejen yang ada, setelah mereka buat laporan polis, mereka kena riman. Jadi ejen dah kena riman, jadi ramai takut. Saya takut ni, saya buat report polis. Ketika kita nak yakinkan orang buat laporan polis ni, ini masalah utama ni. Mereka takut mereka kena tahan riman untuk soal siasat. Maka ramailah ratusan lagi yang belum membuat laporan polis. Dianggarkan berapa banyak lagi total Marisa? Berapa orang semua sekali dalam masa ni, berapa banyak? 400. Ramai lagi 400 yang keluar yang tak membuat laporan polis kerana nombor satu, dia takut. Dia takut dia kena tahan riman. Kenapa? Memang ada. Pasal ada di kalangan ejen-ejen yang mempromosikan dia, termasuk yang ada di depan ni, dah kena tahan riman. Saya tak menyalahkan PDRM untuk buat tangkapan riman. Riman ni 117 ni memang kuasa polis untuk menyiasat. Saya tak kata salah. Cuma pemahaman di kalangan pelabur-pelabur ni
sekiranya membuat laporan polis, mereka berisiko untuk ditahan riman. Ini kita nak betulkan ni. Hari ini antara tujuan sidang media ini untuk membetulkan pemikiran. Sekiranya anda bukan suspek, anda adalah mangsa, anda perlu membuat laporan polis. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, tidak membuat laporan polis ni merupakan satu kesalahan. Saya bacakan kesalahan dia. Satu kesalahan jenayah. Seksyen 202 Kanun Kesiasaan. Seseorang yang terikat memberi maklumat mengenai sesuatu kesalahan dengan sengaja meninggalkan daripada berbuat demikian. Kamu tahu ada maklumat kesalahan dan kamu enggan membuat laporan polis. Contohnya, sebelah rumah ada kena rompak. Kamu duduk sebelah rumah ni, biar jiran saya, bukan saya. Jadi kamu tak membuat laporan polis. Omission, that is omission. Tindakan tidak membuat laporan polis itu merupakan satu jenayah. Pelabur-pelabur yang telah rugi, yang telah ditipu, tidak dapat bayaran, tidak membuat laporan polis juga merupakan satu jenayah di bawah Seksyen 202 Kanun Kesiasaan. Sebab itulah hari ini antara objektif kita buat ni adalah kita ingin meminta kepada semua mangsa, kepada mana-mana pihak yang mengetahui berlakunya sesuatu jenayah untuk membuat laporan polis. Jangan dengar kenyataan-kenyataan dibuat oleh mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab. Saya tahu ada pihak-pihak tertentu yang menakut-nakutkan mangsa. Saya tak nak dedahkan di sini. Saya minta kepada mangsa-mangsa untuk membuat laporan polis. Sekiranya anda gagal, maka anda juga boleh disiasat kerana menyembunyikan fakta jenayah. Tolong buat laporan polis, pergilah ke mana-mana balai yang berdekatan, buat laporan polis dan ambil statement. Yang kedua, sekiranya kalau anda gagal untuk membuat laporan polis, untuk maklumat tuan-tuan, maka mana-mana kes, saya tak cakap pada kes ni lah, saya cakap secara umumnya, kalau mangsa tidak membuat laporan polis, ada kemungkinan yang besar sindiket ataupun orang yang kena tuduh itu boleh bebas. Mengapa saya kata begitu? Sebab di dalam rekod pihak polis, jumlah kerugian mungkin hanya kecil. Contoh, jumlah saksi yang ada hanya 10 orang. Mungkin juga syarikat terbabit boleh, syarikat mana-mana syarikat juga mungkin boleh untuk membuat tawaran penyelesaian. Bayangkanlah, saya bagi satu contoh. Katalah jumlah saksinya hanya 10 orang. Setiap saksi yang ada baru 100,000. 10 saksi baru 1 juta. Dia bayar 1 juta kepada saksi-saksi yang ada dan minta saksi tarik report. Apa akan jadi? Kes peguamnya akan mengeluarkan satu representasi kepada Timbalan Pendakwa Raya, dan dalam rekod siasatan jumlah kerugian hanya itu saja. Dan mungkin juga Timbalan Pendakwa Raya boleh membuat satu keputusan untuk, ataupun kes ini boleh dismiss, not DNA, boleh dibuang. Sebab itulah saya merayu kepada mana-mana mangsa yang ada, tolong jalankan tugasan anda selaku mangsa untuk membuat laporan polis supaya pihak polis boleh meneruskan siasatan, supaya pihak pendakwa raya mengetahui bahawa jumlah mangsa yang sebenar bukan 25 orang ni. Sebaliknya lagi ramai lagi yang berada di luar yang belum membuat laporan polis. Daripada manakah pihak berkuasa boleh mengetahui bahawa ada kerugian tanpa ada laporan polis? Jadi kita hari ini ingin memaklumkan kepada pihak berkuasa. Kita ingin memaklumkan kepada pihak berkuasa bahawa kes yang melibatkan Planet Trade ini, jumlah mangsanya ada lagi yang belum membuat laporan polis. Nombor satu. Nombor dua, kita ingin juga memaklumkan pada pihak berkuasa bahawa jumlah kerugian yang direkodkan oleh PDRM ini bukan jumlah kerugian yang melibatkan keseluruhan,
kerana ada lagi mangsa yang belum lagi membuat laporan polis dan kita sedang berusaha untuk membuat laporan polis. Nombor 3, kita ingin memaklumkan pihak pendakwaan untuk mengetahui juga bahawa kes ini tidak hanya dilihat kepada mangsa yang ada sekarang ini ataupun saksi-saksi yang ada, tetapi perlu juga dilihat dengan mangsa-mangsa yang berada di luar yang sedang membuat laporan polis, dan mereka juga berhak untuk mendapat keadilan, bukan hanya saksi-saksi yang sedia ada lagi. Sebab itulah tujuan sidang media hari ini adalah untuk merayu kepada pihak berkuasa, agensi penguasaan dan agensi dan pihak yang terlibat dalam pendakwaan untuk terus membantu mangsa-mangsa yang ada, dan kami daripada peringkat NGO committed akan berusaha membantu seramai mungkin mangsa yang masih belum membuat laporan polis untuk membuat laporan polis dan bekerja sama secara erat dengan badan siasatan dan juga pihak pendakwaan bagi mendapatkan satu keputusan yang memberi keadilan kepada mangsa-mangsa yang ada. Okey, itu saja daripada saya. Setakat ni kalau nak tanya mengenai kes, kita akan tolong jawab. Sekarang kes ni masih lagi di peringkat sebutan. Macam saya kata tadi, ada 2 pendakwaan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan dan juga Kanun Kesiasaan. Jadi cuma kita minta untuk wawarkan mangsa-mangsa yang ada ni untuk terus membuat laporan polis, dan badan siasat untuk menyiasat lagi kesalahan-kesalahan yang lain yang ada yang melibatkan syarikat terbabit.